Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Maharap. Fokus berita, Tuan Yang Terhormati YT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada rombongan jawatankuasa sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Sarawak tahun 2023 di kediamannya di Kuching pada Jumaat. Rombongan tersebut diketuai oleh Menteri Pengangkutan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan tersebut, Datuk Seri Lee Kim Shin. Kunjungan hormat berkenaan adalah untuk menjemput Tun Pen Sri Abdul Taib dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib bagi menyempurnakan sambutan itu sebagai tetamu kehormat. Datuk Seri Lee berkata bahagian Miri telah dipilih untuk menjadi tuan rumah bagi sambutan kali ini. Bulan Jun, di mana kita ada satu majlis kesyukuran di Majlis Taqwa sendiri dan pada hari keesokannya 5 bulan Jun kita ada satu majlis yang penting untuk perayaan Hari Keputeraan. Menurut Datuk Seri Lee lagi, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang turut dijangka hadir memeriahkan sambutan tersebut. Sementara itu, beberapa isu berkaitan telekomunikasi di Sarawak telah dibincangkan menerusi pertemuan Premier Sarawak dengan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Jumaat. Bercakap ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, Fahmi berkata antara fokus utama perbincangan adalah berhubung penyelesaian masalah bagi menara-menara telekomunikasi sedia ada yang masih belum beroperasi di negeri ini. Selain itu, katanya turut dibincangkan beberapa perancangan masa depan tentang perkara berkaitan. Kita juga sempat membincangkan beberapa perancangan ke depan, termasuk isu yang melibatkan perancangan 2023 hingga 2030. The Blueprint 23 sampai 2030. Some opportunities, for example, on data centers, some opportunities on cyber security matters, dan what we can do, apa yang boleh kita lakukan untuk pastikan kemampuan talent yang ada di Sarawak dan juga di Malaysia ni dalam bidang ekonomi digital dapat diperkuat, dapat dibina dan dikekalkan dalam negara kita. Di samping itu, Fahmi turut berharap agar kerjasama yang terjalin antara kementeriannya dengan Kerajaan Sarawak dapat memberikan penyelesaian yang terbaik dalam mengatasi isu sambungan internet di negeri ini sekaligus meningkatkan kesaling hubungan dan menyokong pertumbuhan ekonomi digital di rantau ini. Turut serta dalam pertemuan itu ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong merangkap Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman. Manakala pada hari yang sama, Persatuan Aspirasi Guru Sarawak turut melakukan kunjungan hormat terhadap Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari di pejabatnya di Dun Sarawak. Kunjungan tersebut turut disertai Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai. Bercakap kepada media selepas kunjungan itu, Datuk Dr. Anwar memberitahu tujuan perjumpaan itu adalah untuk memperkenalkan kepada Premier Sarawak serba sedikit mengenai penubuhan persatuan berkenaan yang diyakini dapat menyumbang kepada sektor pendidikan di Sarawak. Pertemuan pagi itu adalah untuk memperkenalkan pertubuhan aspirasi guru Sarawak yang terdiri daripada guru-guru seluruh Sarawak di kalangan anak Sarawak sendiri. Mereka telah menubuh suatu wadah untuk perjuangan, jadi untuk membantu kerajaan negeri dalam memertabatkan pendidikan negeri Sarawak. Ya, alhamdulillah telah diluluskan oleh ROS pada Januari ini. Sementara itu, Presiden Persatuan Aspirasi Guru Sarawak Mutalib Kasim yang mengetuai rombongan berkenaan memberitahu beberapa perkara juga turut dibincangkan bersama Premier Sarawak, antaranya mengenai hala tuju dan program-program yang berkaitan dengan persatuan.
Beliau menyatakan bahawa pihaknya berhasrat untuk menghimpunkan semua guru daripada 30 pejabat pendidikan daerah PPD di seluruh Sarawak menerusi sebuah konvensyen yang akan diadakan dalam masa terdekat. Menurutnya lagi, konvensyen berkenaan akan membuka peluang kepada guru-guru untuk membincangkan segala isu berkaitan dengan pendidikan di negeri ini, dan daripada konvensyen itu juga, satu kertas cadangan akan dibuat untuk diajukan kepada Kerajaan Sarawak. Beralih ke perkembangan berikutnya, perpaduan rakyat merupakan kunci penting dalam memastikan Malaysia dan Sarawak amnya terus bergerak ke hadapan dan berdaya saing ke arah negeri maju. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Degres Ugah Embas, Sarawak merupakan model terbaik perpaduan di negara ini yang menjadi pemangkin kepada usaha merealisasikan negeri maju. Because for us in Malaysia, unity is the most important factor to make sure that we will be able to move forward toward 2030, toward the future, to make Malaysia, so that Malaysia can be able to compete with other countries in this region. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program Aram Nemuai Anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Rumah Mendit Penom Ulu Pakus Pau di Betong pada Jumaat. Datuk Ahmad Degres Ugah yang juga Adun Bukit Saban menambah Sarawak akan mencapai kemerdekaan ke-60 tahun dalam Malaysia, berjaya membuktikan mampu menghadapi cabaran dengan baik. Sarawak is going to celebrate 60 years independent, 60 tahun dalam Malaysia, and we in Sarawak are committed to remain in Malaysia forever. And with that, because we can see as we move on, pengalaman yang lepas, bagaimana cabaran-cabaran yang kita hadapi, we managed to overcome it because we have a very far-sighted leaders that power development. Because I witnessed how Sarawak is developed for so far. Sementara itu, mengenai program Aram Nemuai tersebut, Datuk Ahmad Degres Ugah yakin para pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang terlibat akan mendapat pengalaman berharga menerusi program anak angkat yang dianjurkan di Rumah Mendit itu. Terdahulu, Pengarah UKAS Samuel Simon berkata, UKAS terus melangkah ke depan dalam usaha mewujudkan hubungan dua hala di antara masyarakat dan belia. Ujarnya ke arah itu, pihaknya mengadakan program Arau Nemuai buat julung kalinya dengan melibatkan seramai 40 penuntut dari UNIMAS. Penglibatan mahasiswa dan mahasiswi merupakan penggerak utama program Aram Nemuai. Aram Nemuai ini boleh dikatakan jom melawat dalam bahasa Malaysia. Yang pertama ini, mereka dibantu oleh pegawai UKAS dan UNIMAS dari sudut nasihat bagi menjayakan program ini. Program ini diyakini dapat memberi pendedahan yang positif terus kepada para peserta dalam pengenalian program dari sudut pengisian, pendedahan dan juga pergaulan dengan penghuni di rumah panjang ini. Dalam hal itu, Samuel menambah menerusi program yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu, para pelajar dari pelbagai pelosok negeri akan dapat merasai sendiri suasana di rumah panjang. Melalui konsep outreach program ini juga, para peserta dapat merasakan sendiri kehidupan dan suasana rumah panjang. Biasanya, adik-adik ini hanya mendengar, membaca atau melihat di kaca TV ataupun daripada media massa. Tetapi pada 3 hari ini, adik-adik yang khasnya daripada luar Sarawak, inilah peluang adik-adik semua mengambil pengalaman yang sukar diambil ini di negeri Sarawak. Terdahulu, Datuk Ahmad Degres Ugah dan Ahli Parlimen Betong, Dr. Richard Apu menyampaikan geran pembangunan kepada 94 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKK ke Rumah Panjang, Dun Bukit Saban. Penduduk Rumah Panjang yang menghadiri majlis turut mendengar ceramah yang disampaikan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Dalam hal itu, pelajar UNIMAS yang ditumui masing-masing teruja dengan peluang yang diberikan UKAS untuk menimba pengalaman dan merasai keadaan sebenar kehidupan rumah panjang. Lebih menarik, program Aram Nemuai di bawah strategi jangkauan UKAS yang julung kali diadakan ini telah memilih Rumah Mendit di Penom Ulu Pakus Pau yang berusia hampir 100 tahun. Dalam masa 3 hari bermula pada Jumaat, para pelajar akan didedahkan dengan pelbagai pengisian program yang melibatkan aktiviti harian rumah panjang.
sebagai seorang pemimpin, saya ingin membawa mahasiswa yang bukan daripada negeri Sarawak ini untuk datang merasai pengalaman dan budaya orang Sarawak. Kerana orang Sarawak itu luhur akan budayanya. Mereka mempunyai adat-adat resam yang begitu tinggi nilai-nilainya yang harus kita kerokai apabila kita belajar di sini. Jadi sebagai seorang yang dipertua, saya melihat bahawa universiti ini perlu ada engagement yang lebih dekat bersama masyarakat untuk mereka mengenal dengan lebih dekat budaya Sarawak dan mengenal apa itu orang Sarawak. Perasaan datang sangat kagum. Lepas tu masa masuk tu perasaan mana hujung dia macam tu. Nampak tu lepas tu kena bagi tuak. Yang tu sebab kalau kami di Sabah dia tidak, kalau tuak tu dia bukan satu contoh untuk welcome. Dia certain masa saja dia akan dinampak, dilihat untuk minum. I expect to learn more about Rumah Panjang because I actually never been to any cultural place in Sarawak because this is actually my first time here. So I'm very eager and excited to learn more about Sarawak and their cultures. Selanjutnya, Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan JKKSK telah diaktifkan semula untuk membantu menyelesaikan masalah kanak-kanak yang tiada sijil kerakyatan di Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pengaktifan semula JKKSK telah dipersetujui oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Inisiatif yang telah kami ambil ialah kita telah membuat kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun ini, iaitu pada 17 Januari 2023. Dan hasil daripada kunjungan hormat itu, sukacita dimaklumkan bahawa beliau bersetuju untuk mengaktifkan semula Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan ataupun JKKSK di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan Peringkat Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menjawab adun cepak Datuk Talib Zulkifli dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Datuk Seri Fatimah menambah sebanyak 146 daripada 946 permohonan yang tertunggak telah dibentang dan diberi keputusan dalam mesyuarat JKKSK bilangan 1 2023 yang berlangsung pada 9 Mac lepas, manakala baki permohonan akan dibentangkan dalam mesyuarat JKKSK bilangan 2 2023 yang dijangka pada Jun depan. Mengulas isu sama, beliau berkata resolusi rasmi bagi permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan boleh digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sebagai pengesahan pengenalan diri kanak-kanak untuk tujuan persekolahan dan mendapat perkhidmatan kesihatan di Sarawak. Sementara itu, katanya Kerajaan Sarawak turut berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengeluarkan dokumen sementara individu tanpa warga negara di Sarawak (DISIK) untuk digunakan sebagai identiti khusus bagi mendapatkan akses kepada perkhidmatan pendidikan dan kesihatan yang disediakan oleh kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebar fakta. Salam UKAS.